Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana memberi kita peluang untuk meneruskan pengajian kita dalam mata pelajaran Aqidah bagi tahun 3 Kafar. Okey, pada hari ini dan pada video kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam bidang ibadah ini, iaitu pelajaran 5, iaitu pelajaran yang terakhir, sifat qiyamuhu binafsih. Apa itu qiyamuhu binafsih? Ini adalah antara sifat Allah. Sifat Allah yang 20 tu, ini adalah sifat qiyamuhu binafsih. Kita tengok dulu di sini. Pada akhir pelajaran ini, murid dapat apa? Murid dapat menyatakan pengertian sifat qiyamuhu binafsih. Okey. Kemudian menyebut hukum beriman kepada sifat qiyamuhu binafsih. Apakah hukum dia? Kita akan tahu nanti. Membaca dalil naqli dan pengertian Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu binafsih. Apakah dalil naqli? Dalil daripada Al-Quran. Kita akan baca nanti. Dan pengertian Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Okey, kemudian menyatakan kesan mempercayai Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu binafsih. Apakah kesan apabila kita percaya Allah itu bersifat dengan qiyamuhu binafsih? Okey, baca dan fahami. Pengertian sifat qiyamuhu binafsih. Apa itu qiyamuhu binafsih? Qiyamuhu binafsih artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya. Maksudnya Allah itu ada dengan sendiri tanpa ada yang membantunya atau ada yang menciptanya. Allah itu ada dengan sendiri dia. Tak ada Tuhan lain nak, tak ada. Dia tak ada ayah yang menciptakan dia, dia tak ada ibu yang melahirkan dia, tapi dia ada dengan sendiri dan dia berdiri dengan sendiri dia. Tak ada orang yang bantu dia berdiri. Semua dia terjadi dengan sendiri. Itulah Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan alam ini dengan sendirinya tanpa bantuan sesiapa pun. Kita nampak sendiri dengan mata kepala kita bahawa Allah telah mencipta dunia ini dengan sendirinya. Tak ada siapa yang membantunya. Bukannya malaikat yang bantu cipta, tak. Mungkin ada adik-beradik dia yang tolong cipta, tak. Tapi Allah itu buat semua dalam dunia ini adalah seorang diri dia. Itu adalah sifat qiyamuhu binafsih yang ada pada Allah. Allah Subhanahu wa taala mentadbir dan mengatur perjalanan alam ini dengan sendiri. Allah mengatur dunia kita ni dengan sendirinya tanpa ada bantuan orang lain. Okey. Lawan bagi qiyamuhu binafsih ialah qiyamuhu bighairih, yang bermaksud berdiri Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Maksudnya lawannya adalah qiyamuhu bighairih. Apa itu qiyamuhu bighairih? Allah itu berdiri dengan bantuan orang lain. Maksudnya Allah itu lawan daripada qiyamuhu binafsih, qiyamuhu bighairih, iaitu berdiri Allah dengan orang lain. Jadi tak betul lah lawannya ni. Nanti sifat, lawan sifat ni adalah bukannya sifat Allah. Ini adalah kita. Qiyamuhu bighairih itu adalah kita. Kita ni dalam dunia ni, kita nak buat apa pun mesti dengan bantuan orang lain. Kita tak membesar dengan sendiri. Kita membesar dulu adalah kita dengan jagaan ibu bapa kita. Itu adalah cara kita membesar, tapi tidak pada Allah. Okey, seterusnya buka muka surat 58. Baca dan hayati dalil naqli sifat qiyamuhu binafsih. Dalil naqli ialah bukti daripada Al-Quran ataupun sunnah. Tapi di sini adalah daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Ali Imran ayat 2. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tiada Tuhan
yang berhak disembah melainkan dia. Dia ni Allah lah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang tetap hidup. Dia tetap hidup. Tak ada orang yang mematikan dia dan dia tak akan mati. Yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian alam. Maksudnya Allah ni tetap hidup dan tidak akan mati, dan selama-lamanya Allah itu kekal dalam mentadbir dunia ini. Okey. Apa maksudnya? Maksudnya Allah itu tetap hidup tanpa ada orang yang akan bantu dia mentadbir dunia ini. Sampai nanti kita semua mati nanti, Allah tetap hidup. Sebelum kita ada pun Allah tetap hidup. Masa kita hidup pun Allah tetap hidup. Dan setelah kita mati pun, setelah kiamat pun Allah tetap hidup. Itulah Allah yang buat semua dalam dunia ini, mentadbir semua dalam dunia ini dengan sendiri dia, tanpa bantuan orang lain. Okey, makhluk sentiasa memerlukan makhluk lain dalam kehidupan ini. Ini adalah makhluk. Makhluk ini adalah ciptaan Allah lah. Ataupun benda-benda yang baharu di dunia ini. Kita, tumbuh-tumbuhan. Dia memerlukan matahari untuk hidup. Dia memerlukan udara. Tetapi tapi Allah tidak. Allah tak perlu pun semua benda tu. Contohnya binatang memerlukan makanan untuk hidup. Manusia pun sama juga. Semua itu adalah makhluk, mesti memerlukan orang lain, memerlukan bantuan lain untuk hidup, tapi tidak Allah. Dalil aqli pula, ini dalil akal, bukti melalui akal. Sifat qiyamuhu binafsih. Apa bukti daripada akal yang kita dapat? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan yang lain. Sebaliknya, makhluk yang memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud kata, Allah tak perlukan bantuan orang. Sebaliknya, kita yang memerlukan kepada Allah. Allah tak perlu kita pun sebenarnya, tapi kita yang memerlukan Allah. Tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sistem kitaran hidup antara manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, pasti manusia tidak dapat bernafas dan makan dengan sempurna. Kita fikir balik, kalau Allah tidak mencipta ataupun menjadikan sistem kitaran hidup antara manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan ni, mestilah kita ni tidak dapat bernafas dengan baik. Sebab apa? Kita manusia mendapatkan oksigen daripada tumbuh-tumbuhan contohnya. Dan tumbuh-tumbuhan pula, mereka memerlukan karbon dioksida daripada pernafasan kita. Kan kita sedut oksigen dan kita lepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida kita itu akan disedut semula oleh tumbuh-tumbuhan dan mereka melepaskan oksigen, dan oksigen kita pula sedut. Macam itulah kitaran yang Allah cipta. Tetapi kalau kitaran itu Allah tak cipta, apa yang terjadi kepada kita? Kita akan mati. Okey. Begitu juga haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Haiwan pun sama juga memerlukan kitaran yang sama macam kita. Kita ni saling memerlukan di antara manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Jadi sama-samalah kita menjaga makhluk Allah yang lain. Okey. Seterusnya, hukum mempercayai sifat qiyamuhu binafsih adalah wajib. Wajib ni kalau kita tak percaya ataupun kita tak beriman dengan sifat ini, kita berdosa, sebab hukumnya adalah wajib. Okey, baiklah, setakat itu sahaja pengajian kita pada hari ini. Ustaz harap semua boleh faham dengan baik pengajian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.